الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kerana dengan rahmatnya kita diberikan sekali lagi peluang untuk kita meneruskan kehidupan. Dan nikmat hidup ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, selain daripada nikmat iman dan Islam yang Allah berikan istimewa kepada di kalangan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan nikmat-nikmat ini dengan kita memperbanyakkan amal-amal soleh, dan kita pastikan nikmat Allah Ta'ala ini akan memberikan manfaat kepada kita. Nikmat yang terbaik yang bermanfaat ialah mana-mana nikmat yang dapat selamatkan kita daripada api neraka. Dan nikmat Allah Ta'ala ini Allah akan persoalkan balik nanti di akhirat. Ini bulan lepas kita dah ulaskan benda ni. Seperti mana sabda Nabi SAW, la tazulu qudama abdi Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar sehinggalah selesai ditanyakan tentangnya 5 perkara. An umrihi fima afnah, nikmat umur di mana kita habiskan, di mana kita gunakan. Setiap saat umur yang Allah berikan, adakah kita gunakan pada perkara yang diperintahkan oleh Allah, atau adakah umur itu kita habiskan pada perkara-perkara mungkar. Wa an syababi fima ablah, nikmat muda di mana kita habis, di mana kita gunakan, kita lalui. Kenapa ditanyakan tentang nikmat kepemudaan? Tuan-tuan, rasa bulan lepas saya dah sebut ni. Tak ingat. Aku tak ingat. Tak apalah, kita muzakarah. Kenapa dalam 5 soalan ni ada soalan tentang nikmat muda, nikmat usia muda? Tuan-tuan yang dah umur 70 tahun,
bersamaan berapa saat? Nah kira 70 tahun bersamaan berapa saat? 60 saat kali 60 minit kali 24 jam kali 365 hari kali dengan 70. Lebih kurang 2.2 bilion saat. Lebih kurang 2.2 bilion. Daripada 2.2 bilion tu umur kita itu tuan-tuan, banyaknya, panjangnya ialah tempoh masa muda. Start kalau lelaki daripada umur 13 tahun lah lebih kurang. Sampai umur berapa ya muda? 60. Dia kalau ikut ilmu psikologi lah katanya lah. Dia ada remaja awal 13 tahun tu, remaja awal, remaja pertengahan. Remaja pertengahan dalam umur 18 tahun. Remaja akhir dalam 20 tahun. Masuk kepada 21 tu pemuda awal. 30 tu pemuda pertengahan 30. 40 tu pemuda lah tapi dah pertengahan. Pemuda akhir ni ataupun orang kata remaja usang ni kan, umur masuk 50 lah. Itu dah pemuda akhir. Pemuda dah hujung-hujung dah masuk je 55 usia pencen tu. Kebanyakannya 55 tu dah warga emas. Jadi tempoh antara masa muda tu panjang. Dan banyak nikmat Allah berikan kepada kita masa muda. Waktu ni lah kita sihat walafiat. Waktu ni lah kita cergas. Waktu ni lah harta kita banyak dikumpulkan. Mengumpulkan harta. Waktu ni lah pelbagai nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka di manakah kita habiskan masa muda kita? Allah akan tanya satu persatu. Wa mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bila tentang harta ada dua soalan. Min aina iktasabahu, daripada mana sumber kita dapat harta tu. Sebab itu sebagai langkah berjaga-jaga kita, pastikan harta kita daripada sumber yang halal, sumber yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat dunia ni tuan-tuan, nak dapat kekayaan daripada pelbagai sumber ni banyak. Daripada yang halal ataupun yang haram. Maka kita kena jaga, kita tahu, maklum tentang apa yang halal dan haram, maka kita pastikan harta kita ni kita peroleh daripada sumber yang halal. Dan yang keempatnya ialah ke mana kita nafkahkan harta tersebut. Pastikan perbelanjaan yang kita gunakan terhadap harta kita, kita gunakan pada perkara yang dibenarkan oleh syarak. Rezeki sumbernya halal tapi digunakan pada perkara yang haram. So, kita kena hati-hati. Wa maza amila fima alima. Dan soalan yang terakhir, yang kelima ialah dari manakah dan apakah yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Apa yang kita lakukan dengan ilmu yang kita perolehi. Pastikan ilmu itu kita amalkan. Kita belajar, kita hadir kuliah agama, semampunya kita amalkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu soalan-soalan nikmat yang Allah berikan pada kita yang kita perlu manfaatkan sepenuhnya. Jadi kalau kita salah gunakan nikmat-nikmat ini, maka banyaklah persoalan-persoalan yang kita perlu jawab. Contohnya tuan-tuan, contohlah kan, kita memiliki sebuah kereta. Sayang kita dalam kereta tu hari-hari kita bersihkan. Hari-hari kita kilatkan dia. Kan, dah basuh, dah kilat. Ni musim hujan kita pun jarang guna dah. Sebab nanti kalau basuh, repot balik kan. Jadi kita pun simpan. Satu hari jiran sebelah datang, jumpa. Kan, Haji,
Saya ada kecemasan ni, boleh tak pinjam sekejap kereta ni? Jadi kita sayang juga dengan kereta kita, tapi kita simpati dengan jiran kita. Kita pun bagilah kunci kat dia. Dia pun gunalah kereta tu. Petang baru balik. eh. Tapi tuan-tuan, masa pagi tu dia bergerak, kita tengok kereta tu cantik berkilat. Kan? Bersinar-sinar. Bila petang dia balik kereta tu tuan-tuan, kita tengok dah macam keropok leko tuan-tuan. Dengan macam-macam benda lah. Dengan pecahnya, dengan penyoknya, dengan bocornya, dengan patah bagai. Tuan-tuan, bila kita tengok kereta yang kita sayang dipulangkan dengan rupa sebegitu dipulangkan dalam keadaan sebegitu rupa tuan-tuan, apakah respon kita? Kita sabar je, kita reda je tuan-tuan. Itu harta kita, tentunya kita akan banyak tanya, ni kenapa ni cermin pecah, ni kenapa calar, ni kenapa kempes, ni steeringnya kenapa hilang, contohlah. Ni mana enjinnya dah rosak ni, tengok pula minyak empty pula tu, aduh kan. Tentu banyak soalan, dan soalan yang kita akan tanya dalam keadaan marah. Kita hilang kepercayaan pada dia, lepas ni aku tak bagi pinjam lah. Berbanding kalau masa dia petang dia pulangkan, kita tengok alhamdulillah kita ni elok lagi, bersinar-sinar lagi, tengok semua cantik. Kemudian tengok pula minyak penuh dia isi, dia penuh isi. Agak-agak kita ni sebagai pemilik pada kenderaan tuan-tuan, adakah kita bertanya, ada banyak tanya tak tuan? Makin kita seronok kan, baguslah, terima kasih lah, bila kau nak pakai lagi beritahu. Bila nak pakai begitu, sebab kita tengok dia bagus, gunakan sebaiknya. Itulah gambaran lah tuan-tuan. Kita guna nikmat Allah Ta'ala, Allah bagi kita nikmat setiap saat, tak pernah lupakan kita. Maka bila kita kembali kepada Allah Ta'ala, Allah berhak untuk tanya balik, ke mana kita gunakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kalau hamba itu dia amanah, dia gunakan dengan sebaik yang mungkin, tentunya yuhasabu hisaba yasira, maka hisab yang dihadapi ialah hisab yang cepat, yang ringan, kan? Mudah. Allah tanya, berjumpanya itu hanya sekadar untuk berkasih sayang, sekadar untuk bertanya khabar, kan gitu. Kadang-kadang kalau orang temu duga tuan-tuan, kita boleh tahu dah dengan jenis temu duga tu, jawatan tu kita dapat ke tak dapat. Ada pengalaman tak temu duga? Baru ni saya temu duga lah, temu duga jawatan Nazir tu lah kan. Saya tengok kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang lain tu, soalannya kok mengancam sangat ni kan. Tapi tak ada orang JAIS, bekas JAIS adalah. Jadi saya pun fikir macam mana nak menguruskan temu duga ni. Jadi hari tu, hari Rabu, saya pakailah baju batik Lembaga Zakat Selangor. Biasa orang JAIS dengan Lembaga Zakat ni jengam kan. Saya pakai baju Lembaga Zakat Selangor, baju batik. Bila sampai kepada waktu temu duga tuan-tuan, 5 minit je soalan kan, mudah je. Dan Ustaz kerja kat Zakat Selangor. Ustaz boleh semakkan ni bantuan anak buah saya ni tak? Boleh, salah kan? Ustaz nanti tahun depan masjid tu nak buat macam mana masjid baru kata. InsyaAllah gini. Okey lah Ustaz, tu je lah. Soalannya alhamdulillah mudah lah, tak adalah soalan yang pelik-pelik. Tapi kalau temu duga tuan-tuan, dulu saya pernah masa mula-mula hidup lah, saya isi borang SPA 8 ni dah 8 kali tuan-tuan. SPA 8 so, jawatan PTD lah, selalu tak pernah dapat. Tapi ada satu tu tiba-tiba dipanggil untuk temu duga lisan, jawatan di Kementerian Penerangan dekat Sejaya lah, Sejaya. Tapi oleh kerana masa tu baru lagi, tak ada pengalaman, saya pun datanglah temu duga. Tapi tak macam pergi temu duga tuan-tuan, macam pergi ceramah. Kopiah. Kebetulan masa tu janggut ada sini kan, pakai baju Melayu.
Soalan yang ditanya mudah je. Apa pandangan kamu tentang Tuan Guru ni Aziz Nikmat? Itu soalannya. Saya jawablah. Masa tu darah panas lah tuan-tuan kan. Jawablah. Tapi bila fikir-fikir, memang tak dapatlah jawatan tu. Tapi bila fikir-fikir berdasar pada pengalaman, soalan-soalan ni kita boleh tahu dah. Kan? Jawatan tu dapat ke tak dapat. Sebab kita pun pernah menemu juga orang kan. Bila kita dapat ada dah 2-3 orang yang talent sesuai dengan jawatan tu, balance tu kita tanya, kadang tanya-tanya yang pelik-pelik je kan. Gitu. Baik. Dan itulah kita. Maka bersedialah kita dengan jawapan-jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama memanfaatkan sepenuhnya nikmat Allah Taala ini dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Dalam hadis riwayat yang lain daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayaqulu Allahu lahu alam aj'al laka sam'an wa basara wa malan wa waladan wa sakhartu lakal an'ama wal harth wa taraktuka tar'asu wa tarba' fakunta tazunnu annaka mulaqiya yaumaka hadha." Qala fayaqul la fayaqulu lahu al-yawma ansaka kama nasitani. Maksudnya aku didatangkan seorang hamba, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, lalu Allah berfirman kepadanya, hamba yang kafir, yang tak beriman, bukankah aku telah memberimu penglihatan, pendengaran, harta, anak-anak? Bukankah aku juga yang menundukkan untukmu binatang ternakan dan tumbuh-tumbuhan? Dan bukankah aku juga yang menjadikanmu pemimpin yang berkuasa? Lalu apakah kamu pernah mengingati aku dan berfikir untuk menemuiku pada hari ini? Maka orang hamba Allah itu menjawab, tidak pernah. Lalu Allah berkata, hari ini aku melupakan dirimu sebagaimana engkau melupakan aku. Ini contoh tuan-tuan. Allah tanya pada seorang hamba Allah Ta'ala ni, aku bagi kau nikmat mata untuk melihat, nikmat mendengar, nikmat harta yang banyak, nikmat isteri yang cantik, anak-anak yang ramai. Kemudian binatang-binatang tunduk kepada kamu. Dia dapat bela harta ternakan yang banyak contohnya. Tumbuh-tumbuhan tunduk pada kamu. Dia ada tanaman, ladang-ladang yang luas. Nikmat Allah. Masa kamu dapat nikmat-nikmat ni, kamu ingat tak aku? Ingat tak Allah Ta'ala? Ingat tak bahawa nanti kamu akan satu masa sampai waktunya kamu akan dihadapkan di mahkamah Allah di akhirat? Maka lelaki orang tu berjawab, tidak pernah. Tak pernah langsung dia ingat Allah Ta'ala. Memanglah dia tak beriman pada Allah Ta'ala, langsung dia tak ingat Allah Ta'ala. Dan dia tak tahu pun ada hari penghisaban. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia ingat hidupnya terhenti sampai kat lubang kubur je. Dia tak ada ingat langsung pun adanya hari pembalasan, hari akhirat, dia tak ada. Sebab itu hidup ni tuan-tuan, gila-gila je kejar dunia ni. Pangkat, harta, kekayaan, sama ada cara halal atau haram. Kerana dia merasakan bahawa hidup hanya sekali di dunia ini, lepas tu dia akan mati. Seperti matinya bangkai-bangkai binatang yang dia nampak, dilihat. Dan dia tak ada fikir pun bahawa satu masa dia akan dihadapkan di mahkamah Allah Ta'ala. Maka apa jawapan Allah Ta'ala kepada hamba ini? Hari ini aku lupakan kamu sebagaimana kamu lupakan aku. Itu mati Allah Ta'ala. Di akhirat, tiada tempat bergantung kita melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Seluruh makhluk dan seluruh manusia pada waktu itu tuan-tuan, kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik sepenuhnya, Maliki Yaumiddin, pemilik sepenuhnya hari kiamat, hari akhirat itu. Maka bila Allah yang diharapkan itu, dia berkata, aku akan lupakan kamu seperti mana kamu lupakan aku, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, bermakna
sudah tidak ada harapan kita nanti di akhirat untuk mendapat keselamatan daripada api neraka. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita lupakan Allah. Ada orang bangun pagi-pagi, Allah bagi dia nikmat hidup, sepatutnya dia sembahyang subuh tapi dia tak sembahyang subuh. Sebaliknya dia pergi tempat lain, pergi gym, ataupun dia siap-siap orang tengah sembahyang subuh dia lari tepi jalan, naik basikal sebagainya. Lepas tu dia pergi kerja macam biasa, dapat nikmat rezeki, tapi dia tak sembahyang subuh pagi tadi. Masuk waktu zuhur, sepatutnya dia sembahyang zuhur tapi dia tak sembahyang, dia tak ingat Allah. Dia sombong dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia tak nak sembahyang zuhur, dia makan rezeki Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki kat dia, makan tengah hari yang sedap. Kemudian teruskan hidup macam biasa, macam tak ada rasa bersalah. Masuk waktu asar, Allah perintah untuk dia solat asar, dia sombong dengan Allah Ta'ala, dia tak nak sembahyang asar. Tapi Allah tetap bagi dia rezeki nikmat. Waktu asar dapat minum petang dengan seenaknya, dapat minum kopi panas, goreng pisang dan sebagainya. Masuk waktu maghrib, Allah perintah untuk sembahyang maghrib tapi dia tak nak sembahyang maghrib, sombong dengan Allah Ta'ala. Tapi tetap Allah bagi dia nikmat. Masuk isyak, Allah perintah untuk solat isyak, dia tak nak sembahyang isyak, dia sombong dengan Allah Ta'ala. Tapi tetap Allah bagi dia nikmat. Sampailah esok subuhnya, Allah panggil lagi untuk solat subuh, tapi dia sombong dengan Allah Ta'ala. Setiap hari itulah perbuatannya dan mati Allah Ta'ala. Maka sampailah kalau begitulah sikapnya berulang-ulang sampai ke akhir hayat, maka nanti di akhirat dia akan mendapat azab yang pedih. Hadis Nabi disebut tidak masuk syurga orang yang sombong walaupun ada sebesar zarah sombong dalam hatinya. Sahabat bertanya, Rasulullah, adakah yang dikatakan sombong itu dia memakai pakaian yang cantik dan mahal? Maka Nabi kata tidak. Yang dikatakan sombong itu ada dua. Yang pertama, dia menolak perintah Allah Ta'ala. Dia tolak perintah Allah Ta'ala, itu dia sombong. Allah suruh solat, dia tak nak solat, itu sombong dengan Allah Ta'ala. Allah perintah zakat, dia tak nak zakat, itu sombong dengan Allah Ta'ala. Allah perintah puasa bulan Ramadan, dia tak nak puasa, itu sombong dengan Allah Ta'ala. Allah perintahkan perkara yang baik, tapi dia lakukan perkara yang mungkar, itu sombong dengan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menghina orang lain. Itu dua sikap yang dikatakan sombong, tak masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita hina orang lain. Kan? Kadang-kadang kita pergi kat traffic light, ada orang minta sedekah kan, minta RM2, minta RM1 ke apa tu. Kita nak bagi, bagilah tuan-tuan. Tak nak bagi, kita senyap aja. Jangan kita hina. Jangan tu, dia penipu ni apa semua, jangan. Walaupun dalam hati kita sebut sombong, walaupun sebesar zarah, tidak masuk syurga, jangan hina, biarlah. Kan? Kita naik motor, naik kereta besar kan, naik kereta apa, BMW, jiran sebelah naik motor Kapcai je kan. Jangan hina dia tuan-tuan. Apalah motor buruk Kapcai. Tengok kereta aku besar contohnya. Jangan hina. Kita pakai yang berjenama baju mahal-mahal, kasut mahal. Jangan kita hina kawan sepejabat kita. Alah, ni pakai baju Pasar Malam Batu Lapan ataupun Pasar Meru je ni, kan? Murah, tak ada jenama langsung. Jangan hina tuan-tuan. Nak pakai, pakailah. Islam tak larang kita nak pakai pakaian berjenama, kereta mahal-mahal, tak ada masalah, tak ada pun larangan. Cuma jangan kita sombong dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, segala nikmat Allah Ta'ala ni Allah akan tanya, dan kita kena bersedia untuk berhadapan dengan soalan-soalan. Nikmat yang terbaik, yang bermanfaat, ialah nikmat yang dapat selamatkan kita daripada api neraka. Allah SWT juga akan mengajukan pelbagai soalan tentang kewajipan yang Allah amanahkan kepada manusia. Soalan pertama yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Adakah hamba tersebut menjalankan kewajipannya untuk tunduk dan sujud kepada Allah SWT?
Tuan, Allah akan tanya berkaitan dengan perkara-perkara kewajipan yang Allah dah tetapkan. Dan soalan yang pertama sekali yang Allah akan tanya ialah solat. Seperti mana sabda Nabi SAW, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalih salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya perkara pertama yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba nanti adalah solatnya. Solatnya. Allah akan tanya soalan yang pertama. Sebelum Allah tanyakan nikmat-nikmat yang lain, soalan pertama Allah tanya dia tentang solat. Jika baik solatnya, maka dia akan berjaya dan selamat. Namun jika rosak solatnya itu, maka dia akan kecewa dan menyesal. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala pesan kepada diri, pesan kepada ahli keluarga untuk jaga solat. Kalau ada yang tertinggal pada zaman-zaman terdahulu, tuan-tuan, qada, selesaikan. Kan, puasa kena qada, zakat kena qada, kan. Haji kalau berkemampuan tapi tak nak tunai, qada lah, kan. Solat pun kena qada. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni lepas bayar zakat, saya ni waktu-waktu pencen ni saya baru rasa menyesal. Masa muda dulu solat saya ni memang tak jaga, memang teruk lah solat saya. Jadi perlu ke ganti Ustaz solat saya yang dulu-dulu tu, kata. Dia kata kena gantilah. Sebagai tanda kita menyesal dan bertaubat, kena gantilah. Banyak Ustaz nak ganti ni, kan? 1 hari 5 waktu, kalilah dengan 20 tahun. Banyak Ustaz nak ganti. Yalah, tanda bertaubat, kan? Sebab soalan pertama ni tentang solat. Cuma nak bagi satu panduan lah, kan, macam mana kita nak rasa ringan bila kita tunaikan ibadah yang qada ni. Macam kita berhutang lah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada hutang. Siapa yang kat depan saya ni dia tak ada hutang? Ada tak? Saya nak tengok. Orang yang tak ada hutang dia orang paling bahagia kat dunia. Saya pun ada hutang rumah, kan. Tak selesai lagi. Kita ni ada hutang. Yang hutang bank tu tak ada masalah lah. Adalah rekod, kan. Sebab tu dalam Islam disuruh ayat ni, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila kita ada berhutang, kena tulis, kena catat. Yang menjadi masalah ni bila kita banyak hutang, semuanya simpan dalam kepala. Semua simpan dalam hutang dengan ni, hutang tu, hutang ni. Lama-lama stres. Terbeban dengan hutang. Lala pinjam alung nak bayar hutang, rupanya tambah lagi hutang. Saya nak bagi panduan, tuan-tuan, pengalaman kongsi dengan kawan-kawan, bab-bab hutang ni. Ada hutang ni, ada hutang baik, ada hutang jahat. Hutang baik ialah hutang yang memang kita kena terpaksa berhutang dan dia keperluan. Contoh macam rumah. Memang rumah keperluan asasi, kita berhutang. Kan? Nak beli rumah, nak beli cash tak mampu. Kan? Berhutang. Itu contohlah. Hutang yang memang keperluan. Tapi ada hutang-hutang jahat. Hutang jahat ni tak ada keperluan pun nak berbelanja, tapi saja-saja we berhutang. Kan? Dah dapat duit tu, pinjaman tu, kita pun buat joli katak. Kan? Beli entah apa-apa. Habis. Kan? Akhirnya terpaksa bayar hutang. Itu hutang jahat. Hutang baik ke hutang jahat ke, tuan-tuan, tuliskan hutang. Daripada sekecil-kecil jumlah sampai yang sebesar-besar. Saya ingatnya lah. Kalau boleh ingatlah. Hutang dengan Haji Mat RM10. Hutang dengan Mak Minah RM100. Hutang dengan Kak Kiah, kan, RM20. Hutang dengan Mak Wu lama dulu, RM50 contoh, kan. Tulis semua, tuan-tuan. Dah tulis, senaraikan hutang-hutang tu, itu merupakan suatu kejayaan. Kita akan rasa release sikit, apa?
rasa tenang sikit. Sebab kita nampak senarai hutang. Oh banyak ni rupanya hutang aku. Taklah banyak mana pun. Kan? Dah senaraikan tuan-tuan buat apa? Dah senaraikan hutang tu. Jangan simpan. Ni dah senaraikan simpan. Bayarlah tuan. Bayar. Bayar tu, ni jadi panduan. Bayar tu jumlah yang paling ringan, paling kecil. Setakat alas, RM10 ni. Ni bayar telefon. Mat, nak bayar hutang. Ada hutang tu, ada RM10. Bila? 50 tahun dulu, RM10. Kan? RM10. Dah bayar, potong. Ni RM5, potong. Ni RM3. Yang kecil-kecil tuan-tuan, bayar dan potong. Kat situ pun tuan-tuan, ikut pada psikologinya, dia akan menenangkan kita. Sebab beban kita semakin lama semakin berkurang. Yang banyak, yang beribu-ribu tu hujung-hujung tak apa tu kemudian. Macam tu juga dengan qada solat. Kena catat. Tulis umur daripada umur 13 tahun lah contoh kan. 13 tahun. Hari pertama. 365 hari. Contohlah kalau tak pernah langsung sembahyang. Ini kira dahsyat lah kan. 13 tahun, satu lembaran tu 13 tahun, 365 hari. Kali dengan 5 lah. Itu. Setiap waktu. Setiap kali dia qada, tanda. Setiap kali qada, tanda. Dan qada solat ni tak kira walaupun qada solat subuh. Kita boleh buat waktu-waktu lain. Tak semesti waktu subuh. Setiap kali qada, tanda. Jangan tak tanda. Ikut pengalaman pada orang-orang yang pernah buat benda ni tuan-tuan. Dia kata bila saya tanda-tanda tu, yang pertama kita rasa makin tenang. Maknanya hutang tu dah selesai. Hutang Allah Ta'ala selesai. Tenang. Walaupun banyak lagi, tapi bila tanda-tanda tu makin tenang. Yang keduanya, makin seronok kita qadakkan. Sebab qadak ni tuan-tuan, ialah ibadat juga. Kan? Dia sembahyang juga. Makin selain daripada 5 waktu semasa yang dia buat, dia tambah dengan yang qadak-qadak tu, meningkatkan rasa-rasa ketenangan, hubungan Allah Ta'ala makin rapat. Maka insya-Allah mudah-mudahan dengan dia menanda tu sekurang-kurangnya Allah bantu. Yang kedua, kalaulah ditakdirkan tak panjang umurnya, sekurang-kurang itulah bukti usaha dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ni tuan-tuan, perkara pertama yang Allah akan tanya, pastikan kita selesai. Sebelum kita meninggal dunia ni tuan-tuan, pastikan perkara solat ni kita selesai. Anak-anak kita pesan, jaga solat. Kalau solat ni selesai, persoalan solat ni selesai, maka selesailah perkara-perkara yang lain. Kan? Maka selesai, mudah. Kan? Macam soalan temuduga lah kan. Dia ada tahap-tahap. Tahap yang susah, tahap yang mula-mula tu kalau selesai, yang lain-lain tu mudah lah. Tapi kalau yang pertama tak selesai, tak ada nak pergi tempat lain lah. Kan? Setelah itu, soalan-soalan lain yang berkaitan dengan perilaku seorang kepada makhluk Allah Ta'ala juga akan mengikutinya. Lepas Allah tanya soalan-soalan berkaitan kewajipan hak-hak Allah Ta'ala, dah habis soalan tu tuan-tuan. Belum lagi cukup tuan-tuan. Allah akan tanya pula soalan-soalan berkaitan dengan perbuatan kita terhadap sesama manusia. Kejahatan yang sekecil mana pun yang dilakukan kepada orang tuanya, suami atau isterinya, adik-adik atau kakaknya, teman-temannya, guru-gurunya, muridnya, pelanggannya, pesaingnya, sama ada dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, bahkan perlakuannya kepada binatang, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Detail tuan-tuan. Semua detail. Seperti mana sabda Nabi SAW, man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayu khadha li akhihi min hasanati wa illam yakul lahu hasanat ukhiza min sayiati akhihi faturihas alaih. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang juga, masih hidup. Nabi pesan. Nabi macam bagi amaran.
Masa hidupnya pernah ke kita menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, ha? Hina orang lain, aibkan orang lain, maka minta halal sekarang juga. Kerana pada hari itu, iaitu di hari akhirat, tidak ada wang, dirham ataupun dinar. Maka yang akan diambil ialah pahala kebaikannya untuk orang yang dizalimi itu. Jika dia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Hadis tuan-tuan. Kita akan bertemu Allah Ta'ala dengan bawa pahala-pahala dan dosa kita. Dalam hadis lain, pahala dalam bentuk peti-peti. Bagi peti yang pahala-pahala ni, petinya bercahaya, cantik macam lampu ni. Peti yang ada dosa-dosa ni, petinya dalam keadaan kelam, menakutkan. Ada peti-peti yang kosong, hari-hari yang dilalui tanpa sebarang amal. Seronok orang tu bawa pahala-pahala dia, tengok banyak pahala dia. Tiba-tiba ada orang datang, kau dulu pernah hutang dengan aku RM10,000, tak bayar. Dengan sebab hutang itulah banyak benda aku tergendala. Yuran sekolah anak aku tak boleh nak bayar. Sara hidup aku terjejas. Contohlah. Macam-macam dengan sebab hutang tu. Kau tak bayar, sekarang aku nak tuntut balik hutang. Mana ada duit? Masa tu tak ada duit, tuan-tuan nak bayar RM10,000 tu. Kalau ada pahala, minta pahala. Maka dia ambil pahalanya. Nah, cukup tak? Cukup. Ikut pada kadar yang Allah tentukanlah. Allah alam lah, hutang RM10,000 kan berapa pahala tu bagi. Cukup. Okey, terima kasih. Datang lagi. Kau dulu pernah malukan aku. Satu dunia kau malukan aku, jatuh maruah aku nak tuntut hak aku. Berapa? Pahala. Pahala lah. Dibagi lagi pahala. Lagi dia tak puas hati, selagi tu kita bagi. Cukup. Datang pula orang lain tuntut haknya. Pahala. Habis. Tak bagi pahala, ambil pahala. Habis semua, banyak orang tuntut hak kan. Maka habis kering pahalanya. Dah tak ada, kosong. Asalnya penuh, kosong. Masih datang lagi tuntut hak. Apa jadi tuan-tuan? Maka segala dosa-dosa orang tu dipindahkan kepada orang yang menganiaya. Maka sebelum benda tu susah, minta halal daripada sekarang. Masih hidup. Jiran-jiran kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang kita pernah kutuk maki hamun ke, yang kita pernah ambil haknya ke apa kan. Jadi kita ingat tuan-tuan, tuntutan hak di akhirat ni tuan-tuan, perkara yang paling menakutkan. Dalam ayat Quran sebutkan, suami akan melarikan diri pada isterinya, isterinya akan melarikan diri pada suaminya, anak-anak akan melarikan diri pada ibu bapa. Masing-masing akan melarikan diri bila bertemu di padang mahsyar. Sebab apa melarikan diri tuan-tuan? Sebab takut semua nak claim. Masa tu pahala lah yang paling bernilai. Nak selamat daripada neraka, pahala. Semua nak claim. Kan? Ni ada ambil kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ni semua pemimpin tuan-tuan, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Paling-paling kita ni pemimpin kepada diri sendiri. Kita kena laksanakan hak diri kita terhadap Allah Ta'ala. Kalau jadi suami, kita ni pemimpin kepada isteri. Up lagi pemimpin kepada keluarga. Kalau ada yang ahli-ahli keluarga kita yang tidak mendapat haknya, dia akan claim. Up lagi, kan, ketua kampung Meru ni berapa ramai penduduknya kan. Kena pastikan mereka semua dapat hak. Kalau mereka merasa mereka tak dapat haknya, kena selesaikan sekarang. Kalau tak, ke akhirat dia akan claim. Up lagi, adun kan, YB Dun kan, berapa ramai, Rodon Meru. Up lagi, parlimen, berapa juta parlimen, ada parlimen di bawah ni, agak-agak boleh bayar, pahala tu banyak. Up lagi, menteri besar kan, Selangor ni 2-3 juta rakyat. Up lagi, dah ada menteri kan, 30 juta penduduk.
Ya tuan-tuan, sebab tu dah kepimpinan Islam ni bukan tashrif, bukan untuk masyhur, untuk suka-suka, sonok-sonok nak glamour. Dia taklif, beban. Ha? Makin tinggi pangkat dia, makin ramai anak buahnya, kemungkinan besar untuk mereka claim. Kita ni tak boleh nak pasti kan, kita boleh memenuhi semua keperluan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuan-tuan, bila mengenangkan tentang tu, dan mereka takut tuan-tuan. Sayyidina Umar tu dia antara sahabat yang kita boleh ambil contoh. Takutnya dia dengan tuntutan akhirat ni, sehingga dia laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Sampai dia sendiri pun tak ada harta. Pemimpin-pemimpin Islam tuan-tuan, dulu sebelum jadi pemimpin kaya, jadi pemimpin fakir miskin. Kan? Sayyidina Umar Abdul Aziz semua kan. Jadi miskin sebab dia korbankan segala hartanya untuk menunaikan hak-hak rakyatnya di dunia, kerana takutnya nanti dituntut pula di akhirat. Jadi kita pun kena ready lah tuan-tuan. Rasa-rasa takut-takut ada orang claim nanti di akhirat. Banyakkan sedekah. Pahala sedekah ni banyak tuan-tuan. Sekurang ada orang beritahu, tak, kita ni kena nak selamat di hari hisab besok, kena banyakkan amalan-amalan sunat. Kerana amalan sunat ni pahalanya banyak. Kalaulah ada orang tuntut pahala, sekurang-kurangnya kita boleh bagi pahala-pahala sunat ni. Pahala-pahala wajib kita selamat. Katanya lah. Betul juga tuan-tuan tak? Pahala-pahala sunat, puasa sunat, selawat, zikir, sedekah. Sedekah ni pahala sedikit, amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Mudah-mudahan kalau kita mampu, kita berusaha sungguh-sungguh melaksanakan syariat perintah-perintah Allah SWT, mudah-mudahan Allah bantu kita dan selamatkan kita daripada kesusahan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan, sekadar itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan tazkirah yang sedikit ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan semua dan dapat amalkan dalam kehidupan. Serta sampaikanlah kepada teman-teman yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Ampun dan maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.